16 tu daripada mula ataupun tengah. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih nombor 16 na kaifa yatasawwaru ayyahajubahu syai'un wa huwa alladhi yahara bi kulli syai'in. Maksudnya lebih kurang kaifa betapa tasawwaru lintas atau terfikir pada pemikiran akal kita. Macam mana boleh tasawur, boleh tergambar dalam pemikiran kita. Ayyahajubahu syai'un, bahawa Allah Ta'ala itu boleh terdinding dengan sebab sesuatu. Wa huwa allazi, sedangkan dialah zahara bi kulli syai'in, zahir dengan tiap-tiap sesuatu. Ini satu pertanyaan daripada Syekh bin Athaillah Al-Askandari. Macam mana sesuatu itu tergambarkah pada pemikiran kita? Dengan sebab sesuatu itu kita boleh lupa Tuhan. Maksud sesuatu tu yang kita ada kat kita ni lah, kita miliki. Kenderaan kita, rumah kita, harta benda kita, apa-apa yang kita miliki ni, perkara ni lah yang menyebabkan kita lupa kat Tuhan. Munasabah tak munasabah. Tu dia panggil kalimah ni, kalimah makna kata fi'il ta'jub, perkara yang pelik, yang tak terlintas di akal. Pasal apa? Apa yang kita miliki ni sebenarnya semua dicipta ataupun dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Sebutlah apa pun. Harta kita, pangkat kita, ilmu kita, kekayaan kita, kenderaan kita, rumah kita, semua ni anugerah daripada Allah. Kalau Allah tak bagi kat kita, kita tak ada. Allah bagi kat kita benda-benda ni yang melupakan kita daripada Allah. Munasabah ke tak munasabah? Patutnya benda-benda ni lah yang mengingatkan kita kepada Allah. Allah bagi. Aku dulu miskin, apa pun tak ada, jalan kaki, naik bas. Lah ni aku ada kereta. Mana boleh dapat kereta? Anugerah Allah. Banyak orang lain tak ada kereta, ada motosikal saja, aku ada kereta. Maksudnya kereta itulah yang membawa kita ingat kat Tuhan. Bawalah kereta kita tu pergi masjid, bawalah kenderaan kita tu buat kebajikan, patut lu tu. Tapi dia tak jadi macam tu. Dia jadi lain. Ada kenderaan, ada kemudahan, ni lupa kita kepada Allah Ta'ala. Banyak orang lalai dengan sebab pekerjaan dia, sebab harta benda dia, perniagaan dia, kekayaan dia, melupakan dia kepada Allah Ta'ala. Ada tak ada? Tak ada. Sebab itu Allah puji orang-orang yang ada semua ni tapi tak lupa kat Tuhan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang melalaikan jual beli dia, perniagaan dia, daripada memiliki, daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi banyak dia milik, lagi kuat ingatan dia kepada Allah. Sebab dia faham
Hakikat, kita kena balik kepada hakikat. Apa yang Allah bagi apa di dunia ni untuk kita gunakan untuk memudahkan kita buat ibadat kepada Allah, untuk bantu kita buat ibadat. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu, supaya kamu guna dia untuk buat ibadat, memudahkan kamu buat ibadat. Ada kereta motor, senang pergi masjid. Ada duit banyak, senang bersedekah. Ada pengaruh, senang bawa Islam, melaksanakan Islam. Semua kita miliki ni kita gunakan untuk beribadat kepada Allah, bawa manusia kepada Allah. Itu hakikat dia. Tapi dia jadi sebaliknya. Dengan sebab benda ni semualah melupakan kita daripada Allah. Patut tak patut? Yang ni Syekh Ibn Atta' bawa kalimah fi'il ta'ajub, pelik. Satu benda yang pelik, macam mana boleh tergambar pada pemikiran Allah, pemikiran kita, bahawa kita boleh terdinding daripada Allah dengan sebab sesuatu kenderaan, harta benda lah, perniagaan kita lah, melupakan kita daripada Allah. Patut tak patut? Macam tu patut. Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Kita ingat balik asal usul kita orang susah, kan? Kita sendiri pun tak ada, Allah yang bagi ada. Bukan setakat Allah bagi ada kita, dia bagi macam-macam anugerah untuk memudahkan kita buat ibadat, kan? Tiba-tiba kita tak jadikan apa yang Allah bagi itu untuk buat ibadat, bahkan kadang-kadang digunakan pula buat maksiat, derhaka pada Allah. Lagi tak patut, kan? Lagi tak patut. Tu dia bawa kalimah macam ni. Kaifa yutasawwaru an yahbahu syai'un. Bagaimana tergambar, ya tasawwaru tu tergambar, terlintas pada pemikiran akal. An yahbahu syai'un, bahawa Allah Ta'ala boleh terdinding dengan sebab sesuatu lain daripada Allah, dipanggil syai', sesuatu apa saja lain daripada Allah dipanggil sesuatu, kan? Harta benda kita, kebun halaman kita, perniagaan kita. Itulah Allah Ta'ala dalam satu ayat suci Quran, surah Al-Taubah, Allah tanya, kan? Allah tanya kita, nah, apakah makna kata perniagaan kamu, harta benda kamu, bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, ini semua benda yang kamu miliki ini, lebih kamu kasih, makna kata daripada kasih kepada Allah dan Rasul, kasih daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan makna kata semua yang kita miliki ini menghalang kita daripada melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kembali pada hakikat apa yang Allah Ta'ala jadikan semua ni untuk kemudahan kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sepatutnya. Pasal apa? Wa huwal ladzi, sedangkan dia Allah Ta'ala ni zahara bi kulli syai'in, zahir bagi setiap sesuatu. Makna apa? Makna sesuatu tu tak boleh ada sendiri, mesti ada yang mengadakan dia. Siapa boleh bagi ada? Kita sakit, siapa boleh bagi sihat kalau bukan Allah Ta'ala? Kita mesti kaya kalau bukan Allah Ta'ala? Semua ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu miliki. Sepatutnya lagi banyak nikmat kita kecap, lagi tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya jadi macam tu. Jangan kita biar sesuatu itu mendinding kita kepada daripada Allah Ta'ala. Tengok, kita tengok dengan mata kepala kita. Orang sihat macam mana pun dia sakit, kan? Orang kaya macam mana pun kadang-kadang dia ada jatuh miskin. Hamba kuasa macam mana pun akan hilang kuasa. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap satu tu pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah Ta'ala.
kita miliki ni tuan-tuan, semua dia berbentuk sementara. Semua bentuk sementara. Kekayaan kita miliki sementara. Yang kekal apa? Bagaimana kita gunakan kekayaan kita? Kita guna kekayaan kita untuk buat kebaikan, dapat pahala. Pahala tu yang kekal. Harta tu akan musnah, akan habis. Yang kekal kita guna untuk apa? Buat kebaikan atau kejahatan. Kita buat untuk kebaikan, di akhirat besok dapat pahala. Guna harta tu buat kejahatan, di akhirat hang jumpa lah. Kita tengok kita ada kuasa, orang ada kuasa, dia tak kekal kuasa dia, tak kekal. Dia jadilah apa pun, satu masa akan hilang kuasa dia. Yang kekal semasa dia berkuasa, dia buat baik atau buat jahat, dia menjalankan amanah ataupun dia khianat amanah tu. Kalau makna kata kamu buat kebaikan dengan kuasa yang kamu buat, menjalankan amanah dengan baik, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur dengan amanah tu, kamu syukur, Allah akan tambah besok di akhirat dengan pahala yang berlipat kali ganda. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azab Allah amat pedih. Semasa kamu berkuasa, kamu guna kuasa kamu buat kejahatan, rasuah, penyalahgunaan, macam-macam kamu buat, di akhirat ingat azab Allah amat pedih. Jadi apa yang kita miliki semua akan binasa. Yang kekal balasan dia besok di akhirat, kebaikan atau keburukan. Jadi kita di dunia ni apa nikmat kita dapat? Nikmat sihat. Guna sihat baik-baik, sebaik mungkin. Kesihatan akan hilang, akan jadi sakit. Mana ada orang boleh sihat sampai umur 70, 80 nak sihat apa? 5, 60 mula sakit. Akan hilang. Yang kekal nikmat kesihatan tu, mana yang kamu guna? Masa kita sihat, kita guna buat kebaikan, buat ibadat banyak-banyak. Yang tu kekal sampai akhirat. Kalau kamu salah guna kesihatan kamu buat maksiat, tunggu, Allah Ta'ala tak lupa, semua tercatat sampai masa siap balasan. Kan? Nak lari mana? Sebab itu kita kena ingat, apa yang kita miliki, ingat semua daripada Allah Ta'ala, dan mesti kita syukurkan sebaik-baik mungkin nikmat yang kita kecapi ini. Karena Nabi kata inna lin ni'ami awabida ka awabidil wahshi faqayyiduha bisyukri. Sesungguhnya nikmat itu liar, macam liaknya binatang liar. Nikmat yang kita kecap ni berbentuk liak, dia tak jinak tu, dia liak, macam binatang liak. Binatang tu liak, dia kira nak lari lah. Faqayyiduha bisyukri, Nabi kata, tambat nikmat tu dengan syukur. Apa nikmat kita dapat? Kita guna di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana nikmat kita miliki ni berbentuk sementara aja. Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Sebab tu masa kita sihat, guna sihat kita dengan cara yang baik. Masa kita berada, guna harta benda kita cara yang baik. Masa kita berkuasa, guna kuasa kita sebaik mungkin. Inilah yang akan membantu kita besok di akhirat besok, Masya Allah. Kerana apa? Kerana kata Syekh Ibn Atta, wa wallazi zahara bi kulli syai'in. Kerana setiap apa yang kita miliki itu zahir dengan setiap sesuatu. Sesuatu tak boleh main sendiri. Kekayaan tak main sendiri, melainkan Allah Ta'ala bagi. Berapa banyak orang usaha berempat pulai cari kekayaan, tak kaya pun. Semua orang cari kekayaan dapat ke? Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Kalau dia memang hak dia, mudah dia dapat. Bukan hak dia, dia tak dapat. Berapa orang cari kuasa, pengaruh, tiap kali pilihan raya masuk bertanding, tak menang-menang. Ada orang sekali bertanding menang terus. Dia Allah bagi kat dia. Bila Allah bagi kuasa ni ujian. Nak guna betul ke guna tak betul?
Nak guna jalan betul, aku sedia pahala yang banyak. Kalau guna jalan tak betul, azab. Nak lari mana azab tu? Malaikat catat, malaikat tulis. Kan? Kan? Bila dapat kuasa, guna kuasa cara betul. Dapat nikmat, guna cara betul. Dapat rezeki, guna cara betul. Pasal apa? Bukan hak kita sebenarnya. Ini hak Allah Ta'ala. Allah bagi pinjam sementara. Tahu pinjam? Kita pinjam kereta. Pinjam kereta saat nak balik mana? Balik kampung. Lama mana nak pinjam? Seminggu. Ambil. Lepas seminggu kena tak balik tak? Pasal apa? Pasal pinjam. Kalau kereta kita sendiri, kita pakai lah bila pun. Bila kita pinjam, tuan dia minta balik tak? Minta balik. Yang mana yang tak kenal, dia kata apa? Kereta sendiri. Saya bawa kereta balik kampung. Ustaz Siddiq beli kereta baru. Yang tak kenal. Yang kenal, pinjam tu. Bukan kereta dia, ada pinjam. Yang kenal, yang tahu, yang makrifah, sudah apa-apa saja kita miliki, semua pinjam. Buktinya, Allah ambil balik. Mata kita terang ni, pinjam. Sampai masa Allah tarik balik, mata mula kelabu. Dia tak? Kaki kita kuat, pinjam. Sampai masa Allah ambil balik. Allah ambil balik. Pendengaran kita, pinjam. Kan? Sampai masa, tak apa nak dengar lah. Tenaga kita, pinjam. Lah tak apa nak larap jalan lah. Apa kita miliki semua pinjam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita pinjam kereta kawan bawa dadah. Kalau tuan dia tahu marah tak? Marah, aku bagi yang pinjam balik kampung yang pipi. Hampir bawa dadah apa? Kena tangkap ke aku teruk? Ya tak? Marah tak? Marah. Allah Ta'ala marah tak? Kita salah guna pinjam dia. Dia bagi kita itu begini, kita salah guna. Guna buat lain, tak buat ibadat kepada Allah. Allah murka lah, Allah marah lah kat kita. Nah, jadi kita kena ingat, apa saja kita miliki sebenarnya daripada Allah. Zahir Allah Ta'ala padanya. Kita nampak dengan mata hati, nikmat yang aku dapat Allah bagi. Kesihatan yang aku dapat Allah bagi. Kekayaan aku dapat Allah bagi. Pangkat aku dapat Allah bagi. Bila kita ingat semua daripada Allah, kita takkan guna sewenang-wenang. Kita akan guna sebaik mungkin nikmat yang kita dapat daripada Allah Ta'ala itu. Dan Allah Ta'ala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, niscaya aku tambah lagi di akhirat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ingat azab aku amat pedih. Amat azab aku amat pedih. Gunalah tuan-tuan sebaik mungkin dengan penuh amanah. Cerita Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia jadi khalifah, tuan-tuan. Masa dia jadi khalifah, tuan-tuan, Islam kuasa besar dunia. Islam pernah menjadi kuasa besar dunia zaman Sayyidina Umar. Ketika itu dua kuasa besar dunia tumbang, Rom dan Parsi. Kalau kita sekarang ni macam Amerika dengan Rusia, tumbang di tangan Sayyidina Umar. Tuan, Umar orang yang paling berkuasa dalam dunia masa tu. Dia boleh buat apa saja. Tapi tuan-tuan, dia ambil gaji cukup minimum. Makan minum dia dan keluarga dia. Tapi anak dia balik, tuan-tuan, balik sekolah, nangis, minta pak dia beli baju baru, baju sekolah yang baru. Kawan-kawan di sekolah gelak kat dia pasal anak khalifah pakai baju bertampung. Umar pun kesian dekat anak dia. Dia pergi jumpa Menteri Kewangan, treasurer lah, pembendaraan, minta nak pinjam duit nak beli baju sekolah anak.
Menteri Kewangan tanya, bila khalifah nak bayar? Umar kata, dapat gaji saya bayar. Menteri Kewangan tanya, apakah khalifah boleh pasti yang khalifah boleh hidup sampai dapat gaji? Kalau khalifah mati sebelum dapat gaji, siapa nak bayar duit baju sekolah anak ni? Umar kata, dua-dua soalan aku tak boleh jawab. Kalau khalifah tak boleh jawab, saya tak boleh bagi. Umar kata tak apa. Umar balik tangan kosong, tuan-tuan. Habaq ke anak dia, anakku pakailah dulu baju ni. Dapat gaji, buat beli baju baru. Masa itulah Islam hebat. Islam ditakuti, disegani oleh musuh seluruh dunia. Apabila khalifah beramanah, jaga amanah harta benda rakyat dengan baik, Islam hebat. Tapi apabila tuan-tuan, pemerintah di kalangan umat Islam mula salah guna kuasa, Islam runtuh seruntuh-runtuhnya. Ini pengajaran pada kita dalam kita memilih pemimpin kita sebagai orang Islam. Ini amanah daripada Allah Ta'ala yang mesti dipelihara. Nama Islam kotor, tuan. Hingga orang kata orang Islam tak boleh percaya, kaki rasuah itu gini. Padahal Islam tak suruh macam tu. Islam tak suruh macam tu. Sebab tu kita kena ingat, bila kita ada kuasa, kuasa ni amanah Allah akan dipersoalkan besok di akhirat. Maka Umar, tuan-tuan sekalian, selain baju pun dia kira. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena jaga. Kita pun macam itulah. Apa saja tuan-tuan yang kita miliki, ingat, ini anugerah daripada Allah yang akan Allah persoalkan besok di akhirat. Allah tanya, tuan-tuan. Allah akan tanya satu persatu. Allah tanya, dari mana dapat, guna untuk apa, semua akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita sedar apa yang kita miliki, itu semua bersama-sama yang kita miliki ada Allah. Maka insya-Allah, inilah yang dikatakan orang yang musyahadah, pandang hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat hatinya selalu kepada Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, seseorang itu tidak akan berzina sekiranya dia ingat pada Tuhan. Seorang itu takkan minum arak bila dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takkan mencuri bila dia ingat Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita miliki ni jangan salah guna. Gunalah sebab baik mungkin, kerana apa yang kita miliki ni sertanya itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin kita boleh lupa Tuhan, kerana apa yang kita miliki kita yakin datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Kaifa yutasawwaru. Lagi sekali, Syekh Ibn Atta' ni bawa 9 statement. Bermula dengan perkataan kaifa yatasawwaru. Betapa boleh tergambar pada pemikiran akal. Makna benda ni mustahil. Akal tak boleh terima, tapi itulah yang berlaku. Saya bawa cerita, tuan-tuan, seorang anak budak sekolah, budak perempuan. Bukan kita zaman dulu pergi sekolah pakai naik basikal kan? Naik basikal. Jaranglah naik motor. Kalau pergi sekolah naik motor, kira pak dia hebat lah. Naik basikal. Balik pada sekolah, hujan turun. Bila hujan turun, budak perempuan, ada 3-4 orang budak perempuan, mereka beriringan pergi sekolah. Balik tu hujan turun, mereka pun singgah di sebuah kedai kopi. Tongkat berteduhlah bawah kaki 5 kedai tu. Lama pakcik tu panggil, masuklah anak dia, masuk kedai pakcik. Dia pun masuk kedai dia, duduk di kedai dia. Pakcik ni bancuh kopi. Lepas bancuh kopi, bakar roti bakar bos kaya. Bagi seorang sekepin. Makanlah anak, makan.
Makanlah tuan-tuan, budak-budak ni makan 4 orang. Semua ucapkan terima kasih kepada pakcik tu kerana berbaik hati. Terima kasihlah pakcik, kami sejuk, pakcik bagi berteduh. Dah kami teduh lah, pakcik bagi kopi panas, bagi panas badan. Dah tu bagi roti pula, kenyang kami makan. Terima kasih. Puji pakcik tu meleleh. Pakcik ni tuan, dia kenal salah seorang budak ni melawan mak dah. Kaki lawan mak. Pakcik tu kenal. Dia kata, anak, pakcik ni bagi hampa makan kopi sekali je, roti sekali, bau sekali bagi makan. Hampa punya ucap terima kasih kat pakcik begitu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sedangkan mak hampa beranak kat hampa. Daripada kecil dia basuh pungkuk hampa, dia bagi makan hampa tiap hari. Hampa tak teringin nak ucap terima kasih kat mak pak hampa. Yang pakcik ni bagi buat baik sekali pun hampa amboi. Berbuih mulut punya terima kasih kat pakcik. Patutnya yang patut hampa puji terima kasih tu mak hampa tu. Kita pun begitulah tuan-tuan. Kadang-kadang orang buat baik kat kita, kita punya kenanglah. Sedangkan Allah Ta'ala tuan-tuan punya buat baik kat kita, kita tak pernah kenang kebaikan Allah Ta'ala. Patut tak patut? Fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap kerelipan mata, hembusan nafas tuan-tuan, kita menikmati rezeki Allah, nikmat Allah yang tak terhingga. Antara nikmat yang kita ucap tuan-tuan, nikmat yang disebut oleh para ulama, nikmat ijad dan nikmat imdad. Apa itu nikmat ijad? Dengan ada nikmat ijad itulah kita wujud di muka bumi Allah Ta'ala ni. Allah adakan kita. Telah mak kita beranak kat kita, Allah bagi satu lagi nikmat, nama nikmat imdad. Kekal ada tu. Macam saya 70 tahun umur saya, sepanjang 70 tahun tuan-tuan saya dapat nikmat imdad nama dia. Kalau nikmat ini terputus satu saat cukup, saya mati tuan. Sebab itu tuan-tuan tengok ada orang banyak-banyak 2-3 hari mati, terputus nikmat imdad. Kadang-kadang 10 tahun mati, kadang 20 tahun, 30 tahun. Kita ada 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau terputus nikmat tu satu saat cukup, kita akan mati. Jadi nikmat tu dah berapa banyak, tu saja. Di antara kita ada ni, dilahir oleh ibu kita sampai sekarang ni, berapa banyak nikmat yang kita kecap daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, memang kamu takkan terhitung. Tak terhitung, tak terbilang. Punya banyak nikmat-nikmat yang dianugerah oleh Allah kepada kita. Itu dia. Sebab itu kata Syekh Ibn Atta, kaifa yutasawwaru an ya'jubahu syai'un. Betapa boleh tergambar kepada pemikiran akal bahawa Allah Ta'ala itu boleh terdinding oleh sebab sesuatu tadi yang kita miliki. Wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in. Sedangkan Allah Ta'ala itu zahir pada tiap-tiap sesuatu. Sebut saja apa, padanya Allah. Sebab itu Sayyidina Ali kata, barang siapa melihat sesuatu dia tak ingat Allah, penglihatannya batil. Tuan-tuan tengoklah apa, tuan-tuan ingat Allah. Makin tengah malam tuan-tuan, sedap pukul 3 pagi, 4 pagi, tuan-tuan buka tingkap, tuan-tuan tengok ke langit, begitu banyak bintang-bintang di langit. Baca ayat Quran, baca ayat Quran. Rabbana ma khalaqtaha za batila.
subhanaka faqina azabannar. Baca ayat tu. Rabbana ma khalaqtaha zabatila. Ya Allah, ya Tuhanku, tidaklah Engkau jadikan semua ni sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, peliharalah aku daripada bakaran api neraka. Pasal apa? Ada orang tuan-tuan, Tuhan bagi dia macam-macam, dia salah guna, dia lupa Tuhan. Bila dia lupa Tuhan yang bagi nikmat ni, dia guna tak betul nikmat tu. Bukan setakat tak syukur, tak guna dengan jalan betul, dia guna pula untuk buat maksiat. Sebab itu kita minta pelihara kepada Allah Ta'ala daripada api neraka. Takut kita guna nikmat Allah dengan jalan tak betul. Nabi kata, siapa baca ayat ni, Allah bagi dia ganjaran pahala sekira-kira bintang di langit. Banyak mana bintang yang kita tengok, banyak tu pahala Tuhan bagi. Maknanya, setiap apa yang kita dapat, ingat Tuhan. Tak dapat pun ingat Tuhan. Ada kawan seorang tu, saya tengok dia buat satu projek tanah tuan-tuan. Di Kedah tu ada satu sekolah Pak Ya Junid di buat Cepedak. Sekolah tu dia ada tanah tu luas lah, dekat 3-40 hektar. Jadi kawan kita ni, dia ambil projek tu, tanah tu dia tolak, dia tanam sawit. Dia tanam sawit, celah-celah tu dia buat temikai. Dia tanam temikai. Jadi bila pokok tu besar, kembali pada tuan tanah lah. Tuan tanah tu tak ambil lah apa-apa sewa. Pasal tanah tu dia janji macam tu. Tanah semua, hang tolak tanah, hang tanam sawit, celah-celah tanah temikai. Hasil temikai kita punya lah. Ada setengah orang tanam pisang, dan ada setengah orang tanam macam-macam lah. Dia tanam temikai. Saya pergi tuan-tuan, pergi ziarah dia. Dia tengok dia, Allah, lapang luai. Temikai bertergolek. Tengok tuan-tuan, sonok lah. Saya pergi pula dalam 2-3 minggu, saya pergi lagi. Pergi tuan-tuan sekalian, dia ditimpa malang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi seminggu tuan-tuan nak tuai temikai tu, bawah pungkok temikai tu ditebuk di ulat. Ulat tepuk satu malam. Dia kerugian tuan-tuan beratus-ratus, puluh ribu, ratus ribu lah rugi. Tapi saya tengok dia tenang tuan, dia tenang, steady, dia duduk meracun. Meracun apa? Kalau temikai tu umpamanya sebiji, dia jual RM10. Dengan sebab kena tebuk dengan ulat ni, mungkin dia kena jual RM2-3 lah. Tuan-tuan bayang, itu ribu-ribunya temikai, dia rugi bukan sikit. Mungkin pergi sampai ratus ribu, puluh ribu. Tapi dia tenang. Biasalah ustaz, dia kata ada rezeki, kan? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Biasalah. Mungkin saya kena ni, mungkin saya tanam akan datang, tak kena pula. Biasalah kita buat kerja ni macam ni lah. Dia boleh sabar tuan-tuan dalam nak menghadapi risiko kerugian dalam kerja buat dia. Tak apa, ni Allah Ta'ala uji dah macam mana. Dia buat lagi sekali, Alhamdulillah. 2-3 kali, Alhamdulillah. Apa kena. Jadi kita bukan setakat mana kata Allah uji dengan kesusahan, kadang-kadang Allah uji dengan kesenangan. Sebab itu tanda kita makna kata nak menghadapi ujian ni, kalau kita senang, Allah bagi kita syukur. Kalau kita tak rugi, kita ingat ni ujian daripada Allah Ta'ala, kita sabar. Sabar pun dapat pahala, syukur pun dapat pahala. Jadi hikmat di sebalik apa Allah yang Allah lakukan ke atas kita ni tuan-tuan, tidak ada benda yang sia-sia. Baik itu apa saja yang berlaku kat kita, bila kita ingat Tuhan, insya-Allah kita boleh duduk dalam keadaan yang sebenarnya. Kan? Tengah orang dia boleh masa susah dia sabar, masa senang dia tak sabar, ada juga.
Masa susah dia rajin main masjid. Masa senang tak ada nak main masjid. Ada orang pula masa senang dia boleh main masjid, masa susah dia tak boleh main. Pun ada juga. Banyak ragamlah manusia ni. Tapi bagi kita mudah-mudahan senang dan susah, ingat ini semua daripada Allah, ujian daripada Allah. Jangan lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Wa huwal ladzi zahara fi kulli syai'in. Allah tu zahir pada tiap-tiap sesuatu. Sesuatu apa yang kena kat kita, ingat Allah Ta'ala. Kan? Seperti mana disebut oleh Syekh Ibn Atta' dalam kitab hikam dia, liyukhaffif anka alamal bala. Mudah-mudahan Allah ringankan kepada kamu kesusahan, bala, bencana tu jadi senang, jadi ringan. Ilmuka, bila kamu sedang, kamu isap, kamu tahu bi annahu subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala lah mubli laka, sedang menguji kamu. Berita tidak ya Allah yang uji kita, insya-Allah kita sabar. Ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan. Allah uji dengan kesenangan, kita syukur. Bila Allah uji kita, makna kata dengan kesusahan, kita sabar. Sabar pun dapat pahala, syukur pun dapat. Dia qala musannif rahimahullah ta'ala, lagi satu kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un, kalimah yang sama juga. Betapa boleh tergambar pada pemikiran akal bahawa Allah Ta'ala boleh menghijab oleh sesuatu yang kita miliki itu, mendindingkan kita daripada Allah. Mana boleh lagu tu? Sebab wa huwallazi zahara likulli syai'in, kerana Allah Ta'ala itu zahir bagi tiap-tiap sesuatu. Likulli syai'in, setiap sesuatu itu Allah zahir padanya. Ingat pada Allah. Kata ulama Tuan Usuluddin dalam kitab Usul Tahqiq, bila kamu lihat sesuatu, paling kurang kamu ingat 3 sifat Tuhan. Tengok apa pun, ingat Tuhan. Pertama, sesuatu itu tidak akan ada melainkan Allah yang mengadakan. Maka dengan tengok sesuatu, kita yakin Allah tu wujud. Tengok apa saja, matahari naik, takkan dia boleh naik kalau Allah tak bagi naik. Itu disebut tuan-tuan, kita melihat sesuatu, ingat kepada Allah. Syuhudul kasrah, syuhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu, pandang hati kepada Allah pada yang banyak. Tuan-tuan tengok langit, bumi, bulan, bintang, tuan-tuan ingat Allah Ta'ala yang mengadakan. Tengok apa pun ingat Allah. Yang kedua, sesuatu ni tidak akan ada melainkan Tuhan tu Maha Kuasa. Kalau Tuhan tu bersifat lemah, dia tak boleh mengadakan sesuatu. Tuan-tuan tengoklah apa pun. Apa pun tuan-tuan perhati, tuan-tuan ingat yang mencipta ni Allah yang Maha Kuasa, sifat kudrat. Yang ketiga, Allah takkan adakan sesuatu melainkan Allah tu mengetahui terlebih dahulu. Tuhan tak buat sesuatu dengan bodoh, dengan jahil, tapi Allah buat sesuatu dengan bersifat, dengan sifat ilmu. Dan Allah Ta'ala takkan buat sesuatu melainkan apa yang dikehendakinya. Fa'alul lima yurid. Allah buat benda yang dia nak buat, dia kehendaki. Maka kata ulama Usuluddin dalam kitab Usul Tahqiq, kamu lihat sesuatu, paling kurang kamu ingat 4 sifat Tuhan: wujud, kudrat, iradat, dan juga bersifat dengan sifat ilmu. Macam kita tengok tuan-tuan, orang masak satu periuk nasi,
Tuan-tuan nampak apa? Nombor satu, tuan-tuan mesti ingat, nasi ni tak boleh masak sendiri, melainkan ada orang yang masak dia. Tidak, dia tak boleh masak sendiri, mesti ada orang masak. Yang masak ni pula mesti ada sifat ilmu. Kalau dia bodoh, tak jadi nasi, dia jadi bubuk. Buah ayak terlampau banyak jadi bubuk, tak jadi nasi. Ataupun terlampau keras, buah ayak sikit api kuat, tak jadi nasi. Mesti ada sifat ilmu, dia pandai masak. Yang ketiga, nasi takkan masak, melainkan orang ni nak masak. Kalau dia tak mau masak, nasi ni takkan ada. Dia ada sifat kehendak, iradat. Kalau ada ilmu, iradat saja, nasi tidak akan masak, melainkan orang yang masak tu bersifat kudrat, ada sifat kuasa. Kita kembali pada Allah Ta'ala, maka apa yang ada di muka bumi ini ada penciptanya. Siapa? Allah. Allah bersifat ilmu, bersifat mengetahui, alim, wal alimul khabir. Allah Ta'ala bersifat ilmu. Kalau Tuhan jahil, alam ni tak ada. Bukan cakap berilmu, dia bersifat iradat, dia memang nak. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, bersifat kudrat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa. 4. Wujud, ilmu, kudrat dan iradat dan kudrat. Jadi begitulah jalan-jalan ditunjuk oleh ulama bagaimana kita nak mengenal Allah Ta'ala. Ambil alam ni sebagai dalil wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Bagaimana tasawur pada pemikiran akal, an yahjubahu syai'un, bahawa Allah Ta'ala boleh terdinding dengan sebab sesuatu. Wa huwa zahiru, sedangkan Allah zahir, qabla wujudi kulli syai'in, sebelum wujudnya sesuatu. Sebelum ada sesuatu ni Allah dah ada. Sebelum ada alam ni Allah dah ada. Kuntu kanzan mukhfiyan fa'ahbabtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li'uraf. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah kata apa? Kuntu kanzan mukhfiyan, aku ni perbenaraan yang tersembunyi, yang ada hanya Allah. Kita semua tak ada, makhluk apa pun tak ada masa tu. Ahab kuntu kanzan mukhfiyan fa ahbabtu an a'raf, aku suka aku dikenal. Allah Ta'ala yang paling Tuhan suka kita kenal dia, makhluk kenal dia. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk li'uraf, supaya aku dikenal. Hikmat terbesar Allah menjadikan alam ni, makhluk ni, supaya dengan alam ni yang ada ni kita kenal Tuhan. Tengok langit, ingat Tuhan mencipta. Tengok laut, Allah cipta. Tuan-tuan biasa duduk terpiluk tak? Saya orang Pulau Pangkok. Zaman-zaman dulu tuan-tuan, Pulau Pangkok ni orang kerja laut, nelayan. Laut ni dengan kehidupan dia ada sinonim. Dia tengok laut, dia boleh baca berapa hari bulan. Dia tengok ayak surut, ayak pasang. Kalau ayak tu tuan-tuan pasang penuh atau surut jauh, tu malam 15 hari bulan. 30, 15 ayak pasang penuh. Kalau surut penuh, dia boleh kira. Tengok dia tahu dah. Kehidupan dia dengan alam ni tuan-tuan, makna kata ada sinonim bagi kehidupan dia hari. Dan dia boleh baca bulan macam ni
ayat surut dalam, panjang, jauh, pasarnya penuh, dia punya arwah dia berjalan macam mana, deras ke pelan ke, hingga dia kata ayat mati. Ada ayat mati. Ayat mati tu ayat bergerak tak laju. Ada ayat dia kata ayat yang tak mati tu pula dia ada laju arwah dia, dia pun boleh baca. Jadi mereka selalu ingat kat Tuhan yang menjadikan alam, bulan dan bintang, matahari dan sebagainya. Kita tengok satu, kita ingat Allah. Kata Sayyidina Ali, barang siapa melihat sesuatu dia tak ingat Allah, penglihatannya batil, sia-sia. Hikmat Allah jadikan alam supaya kita kenal dia. Tengok alam, ingat Tuhan, sambil membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana fakhina azabannar. Baca ayat tu, tengok satu, ingat Tuhan. Jadi kata Sayyidina Ali, bang siapa melihat satu dia lupa Tuhan. Bagi kita pada hari ini, apa saja kita kecap, apa saja kita nikmat kita dapat, ingat Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan selamat. Setiap sin Allah akan soal, setiap napai yang kita hembus Tuhan akan soal, setiap napai yang kita sedut akan Allah akan soal kehidupan kita ni. Sebab itu kita gunakan sebaik mungkin. Jangan kita gunakan nikmat-nikmat Allah ni kepada menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang tuan-tuan, Allah bagi satu nikmat kat kita semua, rakyat Malaysia. Apa nikmat? Untuk membentuk kerajaan. Kerajaan macam mana kita nak? Dulu orang nak tegak kerajaan kena asah parang, kena berperang mati-matian untuk tegak sebuah kerajaan. Allah bagi kat kita tentang satu nikmat, membentuk kerajaan tanpa bertumpah darah. Cukup dengan kita memberi mandat, memberi kuasa kita, kita wakilkan kepada wakil rakyat kita atau parti yang kita nak, yang boleh memelihara keselamatan kita dunia dan akhirat. Oleh itu pada 19 bulan 11 ni turunlah ke pusat-pusat mengundi dengan penuh tanggungjawab menyertai kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yusuf Qardawi tuan-tuan dalam bukunya, bila dalam kitab petua dia tentang demokrasi, dia kata memangkah itu sebagai satu penyaksian. Kita menurunkan pangkah kita sebagai saksi kita bahawa kita mewakilkan diri kita kepada calon yang kita pilih untuk membentuk satu kerajaan yang baik untuk kepentingan dunia kita dan kepentingan akhirat kita. Jangan kita anggap tuan-tuan mengundi ni benda main-main. Dia benda yang besar. Kita mengundi orang yang baik, 5 tahun negara kita jadi baik, insya-Allah. Kita mengundi pada orang yang tak baik, 5 tahunlah nasib kita yang akan datang, 5 tahun. Kita memilih imam pun tuan-tuan, dalam masa nak semayang 10 minit pun kita pilih orang yang terbaik. Akhlak dia baik, bacaan dia bagus, fasih, rumah tangga dia baik, dia tu baik. Apatah lagi kita memilih, makna kata orang yang akan mentadbir kita dalam masa 5 tahun negara kita. Tak boleh pilih main-main tuan-tuan. Masya Allah. Kerana pemimpin ni tuan-tuan, ia memandu rakyat. Kata orang, kalau sekiranya kerah di hilir, kerahlah di hulu. Tuan-tuan tengok ayat di hilir kerah, berarti di hulu mesti kerah. Kalau di hilir ni jernih, di hulu jernih, insya-Allah. Begitulah, kalau pemimpin baik, insya-Allah rakyat jadi baik. Kalau pemimpin rosak, tuan-tuan, kita lantik pemimpin rosak, maka kita di belakang dia pun rosak. Hayati elok-elok doa khunut yang kita baca tiap-tiap kali subuh. Apa kita baca? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ni petunjuk dengan petunjuk-Mu. Wa afina fiman afait,
sihatkanlah aku dengan kesihatan daripadamu. Wa tawallana bima walai, pimpinlah aku ya Allah dengan pemimpinmu, yakni pemimpin yang Tuhan redha. Kita minta Allah Ta'ala bagi kita seorang pemimpin ya Allah keselamatan penumpang. Kalau penumpang akan selamat, tapi kalau driver ni loklak, habis penumpang. Muntah-muntah habis. Bawa laju, brek mengejut, kona baring, habis penumpang, jadi muntah. Tapi kalau driver ni pemandu yang berhemah, Masya Allah, selamat penumpang. Betul tak? Kita naik bas, satu bas masuk Lebuh Raya, penumpang bawa bas 80 km sejam. Penumpang lari berapa? Driver tekan minyak 80 km, penumpang lari berapa? 80 kan? Tak, teman duduk belakang 30 aja. Mana boleh? Driver 80, penumpang 80 lah. Nak pergi mana? Nak pergi Batu Hampah, Pondok Ustaz Siddiq Nur. Kalau driver pergi Batu Hampah, penumpang pergi mana? Takkan pula penumpang pergi Bayan Baru. Penumpang pergi Batu Hampah, driver Batu Hampah, penumpang pun Batu Hampah. Nak pergi Batu Hampah, tuan-tuan, jalan tu dia, lepas Cangkak Jerin dia kona. Jalan tu bengkok kona. Yang bengkok tu apa? Jalan. Yang pulai steering siapa? Driver. Yang kona tu siapa? Bas. Yang sengit tu siapa? Yang bengkok jalan. Yang pulai steering driver. Yang kona bas. Yang sengit penumpang lah. Driver pulai kiri, penumpang pergi kanan. Ada tak? Driver pulai kanan, driver penumpang pergi kiri. Ada tak? Sampai Pekan Terung, tuan-tuan, kambing lintas jalan. Yang lintas jalan kambing. Yang tekan brek driver. Yang berhenti bas. Yang tertomeh siapa? Yang tertomeh penumpang lah. Jadi kita kena faham, kita pangkah ni lantik pemimpin. Pilihlah pemimpin yang bertanggungjawab, yang ikhlas, berakhlak baik, yang menguntungkan kita dunia dan akhirat. Selamat mengundi. Jadi saya harap tuan-tuan, pada hari mengundi itu, mangkit pagi-pagi lagi, kita lepas sembahyang subuh, kita balik minum kopi, terus pergi pusat mengundi. Jangan lupa bawa kad penalan. Tak bawa penalan, dia tak pergi masuk. Dapat tanda undi, tuan-tuan pegang pensel tu, tuan-tuan ingat, rasa di hati, kiri dan kanan aku ni ada malaikat raqib dan atid. Dia menyaksikan apa yang kita pangkah. Pilihlah pemimpin yang bila disoal di akhirat besok, kita boleh jawab kenapa kita pilih dia. Kenapa kamu pilih dia? Pada aku lihat, pada zahirnya dia orang baik, seorang yang cukup bagus. Yang aku tahu dalam kehidupan mereka tu, mereka berjuang Islam, bawa Islam, nak tegakkan Islam. Sebab tu aku undi mereka. Kita jawab, kita boleh jawab. Kalau kita tahu dia tu memang dah teruk, bukankah kamu tidak tahu dia tu teruk, begini, yang kamu undi dia juga buat apa? Jawab depan Allah. Pilih seorang pemimpin yang kita boleh jawab di akhirat besok. Jangan tuan-tuan, jangan ingat benda ni benda kecil. Maka undi tuan-tuan menentukan siapakah yang akan memerintah Malaysia dalam masa 5 tahun yang akan datang. Itu saja peringatan daripada saya. Kita ada berumur, kita banyak, kita lah ni
maklumat terdedah luas kat kita. Gunalah pemikiran kita yang baik demi masa depan kita, anak bangsa kita, zuriat kita, negara kita yang kita cintai. Mudah-mudahan pilihan tuan-tuan pilihan terbaik diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bisolihati amalana. Tawaffana muslimin walhiqna bisolihin waghfir lana wali walidaina wali masyaikhina walil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.